Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan di sini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur dan murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Untuk kisah yang pertama ni, cerita dia nama dia Amy. Baik, kita mulakan. Nama aku Amy. Hari ni aku nak cerita tentang pengalaman seram yang aku alami semasa aku duduk di kolej sebuah IPT di negeri Pahang, iaitu Jengke. Okay. Untuk gambaran korang, kolej aku ni ada 10 tingkat dan satu tingkat ada dalam 10 buah rumah. Satu buah rumah tu ada 4 bilik dan didiami oleh 8 orang. Cerita ni bermula semasa aku dalam semester 2. Siapa yang biasa dulu asrama atau kolej, korang fahamlah, yang dobi ni selalunya penuh. Dan kadang-kadang beratur tu di dobi tu sampai tinggalkan bakul untuk queue. Just tinggalkan bakul, jadi kita tahulah orang punya queue pukul nombor berapa kan. So aku ni pula jenis yang malas nak beratur kalau pergi ke dobi. Jadi aku hanya akan pergi dobi pada jam 1 ataupun 2 pagi. Lewat malam lah, time semua orang dah tidur, baru dia pergi. Okey, ada satu hari tu aku terpaksa pergi dobi lewat malam dalam pukul 2 suku pagi macam tu. Sebab meeting aku habis lewat waktu tu. Baju aku pun dah terlalu banyak. Musim hujan pula tu, ampayan pula penuh kata dia. So aku pun turun ke bawah ground floor di mana dobi tu terletak. Kolej aku ni berada di tingkat 7. Ataupun tempat rumah dia ni, rumah dia ataupun bilik dia dekat tingkat 7. Masa aku turun tu, alhamdulillah suasana masih okey dan masih ada beberapa orang student yang sedang berjalan balik daripada dobi. Jadi tak adalah rasa seram sangat. Aku pun macam biasa masukkan baju, sabun dan start mood mesin basuh tu 45 minit masa menunggu yang terkeluar dekat mesin tu kan. So, lama juga ni, takkan nak tunggu dekat bawah kata dia. Dah lah tak ada orang waktu tu, bisik hati aku. Aku pun ambil keputusan untuk tunggu dekat bilik sambil set timer. Jadi, sesampainya aku di bilik aku dapati housemate aku ni semua ramai yang belum tidur lagi. Lega hati aku. Tak adalah rasa sunyi sangat waktu tu. Jadi aku pun duduk dalam bilik sambil scroll Instagram, scroll Facebook kan. So masa berlalu dan rumah aku pun dah semakin sunyi. Housemate aku semua dah tidur waktu tu. Jam dah menunjukkan pukul 2.55 pagi. Aku pun call roommate aku untuk tanya dia ada dekat mana. Roommate aku ni pergi rumah kawan dekat tingkat lain untuk study. Dan bila aku call, dia cakap malam ni dia tidur bilik kawan dia lah, kata dia kan. So disebabkan itu, aku terpaksa turun ambil baju seorang diri lah. Kesian pula nak kejutkan housemate lain yang tengah tidur tu kan. Takkan nak ganggu. Dia orang dah tidur, biarkan dia orang tidur. Aku pergi seorang-seorang je lah. Okey, jadi suasana malam tu sejuk sangat. Angin bertiup sayup-sayup dan ditemani bunyi cengkerik. Aku pun turun lift. Sesampainya aku di bawah, aku rasa lain sangat. Suasana malam tu dengan hujan, gerimis, sunyi yang teramat sangat. Aku mula rasa tak sedap hati. Dobi dekat hujung koridor. Aku pula sekarang ni dekat tengah-tengah koridor, di mana lift tu dekat tengah-tengah koridor. Dengan berat langkah, aku pun pergi juga ke hujung koridor untuk ke dobi ambil balik baju-baju aku tadi. Jadi macam biasalah, waktu tu memang dah tak ada orang. Tengah aku keluarkan baju aku daripada mesin basuh tu, aku perasan ada kelibat orang berjalan dekat depan dobi tu. Wah, lega hati aku waktu tu. Ada juga orang malam-malam buta macam ni. Aku pun sambung masukkan baju yang dah bersih tadi ke dalam beg untuk dibawa balik ke bilik. Tiba-tiba kelibat tu terlihat lagi
daripada sisi mata aku. Aku ternampak kelebat tu ulang-alik di depan pintu dobi tu dengan sangat laju. Pintu dobi kat situ taklah besar mana, cuma besar macam pintu biasa, pintu rumah kita yang biasa tu. Dia besar tu je. Aku tengok jam, dah pukul 3 pagi dah siut. Orang yang lalu tu nak pergi mana daripada tadi? Ke hulu ke hilir dalam hati dia. Aku mula rasa tak sedap hati. Yelah, takkan waktu macam ni ada meeting pula kan? Tapi aku cuba buat tak tahu dan abaikan je lah apa yang aku nampak tu. Husnuzon kata orang kan. So lepas settle angkat baju semua, aku decide nak video call ayah aku yang ada dekat KL waktu tu. Sebab ayah aku ni yang ajar aku supaya jadi seorang yang berani. Jadi kalau aku takut, ayah lah orang tempat aku nak mengadu dan minta teman. Aku pun call ayah. Turut. Alhamdulillah, ayah angkat dan aku pun minta ayah teman aku untuk naik ke bilik waktu tu. Ayah aku, okey lah kata dia kan, walaupun dah pukul 3 pagi ni, tapi sebab anak perempuan kesayangan pula tu, layankan dia. So tiba-tiba video call tu reconnecting pula. Dia macam line terputus lah. Dan sejurus tu, aku nampak sepasang mata merah pekat sedang menjenguk aku dari sisi pintu dobi tadi. Badan dia besar tinggi, warna hitam gelap. Aku terkejut sampai kan handphone yang aku pegang ni jatuh ke lantai. Allahu Akbar, ya Allah, kata aku. Aku bersuara menggigil. Aku rasa waktu tu satu badan rasa sejuk. Kenapa dik? Adik okey ke tu? Kedengaran suara ayah memanggil aku daripada dalam video call tadi. Aku terduduk sebab terkejut dengan apa yang aku baru nampak. Aku terus capai handphone dan berlari menuju ke arah lift. Aku tinggalkan pakaian aku sebab aku dah terlalu takut dan aku dapat rasakan benda tu masih ada dekat belakang aku waktu tu. Dalam lift aku cuba bersembang dengan ayah, tapi mulut aku ni dah umpama terkunci, dah tak boleh nak berbunyi, tak boleh nak bercakap dah. Ayah seolah-olah faham apa yang sedang aku lalui waktu tu. Ayah suruh aku istighfar dan tarik nafas dalam-dalam, dik. Tarik nafas dalam-dalam, kata ayah. Aku dengar dan ikut suruhan ayah. Dalam hati, macam-macam bacaan aku cuba baca. Tapi apakan daya, yang boleh aku ingat adalah Allah semata-mata. Tak ada surah yang aku dapat ingat pun waktu tu. Ting! Lift sampai di tingkat 7. Aku pun keluar. Aku matikan video call aku dengan ayah kerana aku dah nak sampai. Jadi aku minta ayah teman sampai situ saja. By the way, rumah aku ni berada di hujung koridor. Jadi aku perlu jalan ke hujung untuk sampai ke rumah. Sambil handphone tu diletakkan di poket, aku pegang kunci rumah untuk buka pintu waktu tu. Masa aku nak buka pintu tu, aku nampak lagi kelibat yang sama dekat sebelah tangga tepi rumah aku. Yelah, rumah dia yang paling hujung. Biasanya tepi yang paling hujung ni mesti tepi tu ada tangga, sebab lift ni dekat tengah-tengah. Jadi kali ni makin dekat dan aku dapat rasakan macam ada haba dekat belakang badan aku. Aku pun cepat-cepat buka pintu dan Assalamualaikum, ucap aku. Dengan cepat aku tutup pintu. Rega rasa dalam hati ni sebab dah selamat sampai ke rumah. Aku menjenguk balik kat tepi tingkap untuk lihat sama ada benda tu masih ada dekat luar rumah. Kira benda tu masih ada, babe. Maklumlah, makhluk hitam tu masih lagi dekat luar dan tak dapat masuk ke dalam. Dan ini adalah mungkin sebab aku bagi salam. Jadi dia hanya boleh duduk kat luar, tak boleh nak ikut aku masuk dalam rumah. Aku pun masuk toilet, basuh kaki, muka, masuk ke bilik dan terus tidur dalam keadaan bilik aku terang benderang. Memang tak berani nak tutup lampu malam tu. Hanya Allah yang tahu perasaan aku masa tu. Takut, terkejut, dengan segala-gala perasaan lah semua ada waktu tu. Keesokan paginya, roommate aku balik dan kejutkan aku untuk solat subuh. Aku demam selama 3 hari kerana terlalu terkejut dengan apa yang aku nampak waktu tu. Sungguhnya, itulah pengalaman pertama aku nampak lembaga sebesar itu. Dan selama ni, aku hanya dengar orang cakap, orang cerita. Tapi ini first time aku nampak sendiri dengan 2 biji mata aku. Dan selepas semuanya reda, barulah aku cerita apa yang terjadi pada ayah. Ayah pun ada pesan supaya jangan lagi keluar malam-malam.
Untuk pergi mana-mana pun, kalau nak pergi mana-mana ajak kawan, kalau nak ke Dobi ke ayah suruh ajak kawan-kawan. Nak pergi ke mana, nak pergi kantin ke nak pergi mana, ajak kawan. Kata ayah, kau tu perempuan kan, memanglah kena gitu. Kalau boleh elakkan pergi keluar waktu terlalu lewat malam. Dan sejak dari kejadian tu, aku hanya akan pergi ke Dobi selepas subuh, time aku tak ada kelas. Sebab pagi selalunya tak terlalu ramai student yang mendobi pakaian sebab mereka ada kuliah. Sebelum ni, pagi kalau tak ada kelas, aku akan tidur je. Oh ya, roommate aku yang tolong ambilkan baju yang aku tinggalkan dekat koridor Dobi malam tu sebab aku demam. Okey, ini adalah kisah yang pertama. Dia cerita pasal college, dekat college tempat dia belajar ni ya. Kita sambung dengan kisah yang kedua. Baiklah, kita mulakan. Kisah yang kedua ni pula dialami oleh aku dan kawan aku. Dan kawan aku ni ada kelebihan sixth sense sejak daripada kecil lagi. Dan dia sendiri mengaku yang dia ni ada penjaga, guys. Tapi yang bagusnya, penjaga dia tu tak ganggu orang. Kalau tak, dah lama dah aku lari daripada jadi kawan dia. Cerita bermula pada suatu malam. Aku lepak dekat bilik kawan aku ni. Nama dia Lala. Yang sixth sense tu bersama seorang kawan lagi kami. Nama dia Bibi. So, 3 orang dalam satu bilik. Bilik kawan aku ni ada 2 katil tau. Katil dia ni menghadap pintu dan sebelahnya tu ada tingkap yang besar. Okey, selalunya kami memang akan tutup tingkap kalau waktu dah masuk waktu maghrib. Walaupun tingkap tu hanya menghala ke arah koridor depan rumah, pun kami tetap tutup. Yalah, mungkin privacy pun satu juga kan. Jadi, kami bertiga sebenarnya lepak untuk selesaikan assignment yang kami dapat bersama-sama. Masa tu pun dah maghrib, jadi si Lala pun tutuplah tingkap bilik. Tapi langsir dia tak tutup, masih boleh nampak keluar. Maknanya kami masih boleh nampak luar walaupun tingkap tu dah tertutup, kata dia di sini. Masa tu pula Lala seorang je yang boleh solat. Jadi aku dan Bibi pun tunggu dalam bilik masa Lala pergi solat dengan housemate yang lain dekat depan. Jadi mungkin diorang berjemaah ni. Bagus juga ni. Lepas tu Bibi ni ada tanya aku satu soalan. Bib, betul ke lagu Cindai tu berantu Aku pun macam pelik, tiba-tiba je ditanya macam tu. Aku pun jawab lah, entahlah Bi, tapi aku pun ada dengar juga yang orang kata Cindai tu maksudnya Pontianak. So lepas tu Bibi ni pun tiba-tiba je boleh pasang pula lagu Cindai tu dalam bilik. Aku pun dengar je lah, layankan je lah, sebab aku pun tak berapa percaya tentang kisah mistik lagu Cindai tu. Kononnya aku ni pun nak tengok lah betul ke cerita-cerita orang dalam internet tu. Tapi bila Bibi pasang lagu tu sampai habis, okey je, macam tak ada apa-apa pun yang terjadi. Tak lama lepas tu Lala masuk bilik dan lepas selesai solat, dan dia pun tanya, korang buat apa tadi ya? Aku dengan Bibi pun jawab lah, tunggu kau lah, buat apa lagi? Dan Lala terus buat muka macam tak ada reaksi. Lepas tu dia pergi dekat tingkap, dia tutup langsir, macam ada something je kan. So aku pelik juga. Aku pandang Bibi, tapi Bibi buat tak tahu je. So aku pun tak adalah nak tanya apa-apa dekat Lala. Mungkin dia buat macam tu sebab nak privacy kot, supaya orang luar tak nampak kami yang dalam bilik. Lagipun dah malam waktu tu. Lepas tu kami sambung buat assignment sama-sama sambil pasang macam-macam jenis lagu untuk bagi meriah sikit lah dalam bilik tu. So aku perasan, semenjak Lala tegur kita orang tadi, dia jadi makin senyap. Senyap dari kebiasaannya. Dia banyak tundukkan kepala dan hanya akan bercakap bila kita tanya dia sesuatu. Tapi aku anggap dia penat kot, sebab siang tadi dia ada meeting persatuan. Aku tak nak tegur dia, takut nanti dia tak selesa pula kan. Jangan kepo-kepo sangat kan, kata dia. Beberapa jam kemudian, jam pun dah menunjukkan pukul 12, 1:30 malam. So dah malam dah ni. Aku dengan Bibi pun masing-masing dah decide nak masuk bilik masing-masing, nak balik bilik masing-masing. Tapi mula-mula tu Lala tahan kita orang, tak bagi balik. Dia suruh tidur dekat bilik dia je. Tapi aku dengan Bibi kan tengah bulan merah.
Bulan sabit merah ke bulan merah pun boleh lah. Jadi kita orang tolak lah, sebab dah rasa tak selesa, takut bocor ke apa ke, nanti susah pula. Lagipun roommate si Lala tu ada, kita orang tak nak lah ganggu ketenteraman dia. Awal-awalnya Lala memang seboleh-bolehnya tak nak bagi kita orang balik. Tak payahlah balik guys, korang lepaslah bilik aku, kata Lala. Dia kata tunggulah esok subuh, tak payahlah balik dulu. Tapi sebab kita orang berkeras, nak tak nak dia pun bagi juga kita orang balik. Lala hantar kita orang sampai pintu and dia pesan, balik nanti jangan lupa tau, bersihkan apa-apa yang patut, basuh kaki, basuh muka semua. Aku dengan Bibi pandang each other dengan muka macam pelik. Yelah, tiba-tiba Lala pesan macam tu kan. Tapi kita orang pun buat macam okey. Macam tu je lah dekat Lala. So masa dekat lift tu, aku dengan Bibi pun berpisah. Sebab rumah Bibi dekat tingkat bawah je, satu tingkat je ke bawah. Rumah aku pula kena naik lift. Kan rumah dia tingkat 7 kan, bilik dia. Jadinya Bibi turun tangga, aku pula tunggu lift. Masa Bibi turun tangga tu, aku pun hantar dia dengan pandangan je lah. Aku pandang sampai aku dah tak nampak dia. So sambil tunggu lift tu, aku pun mainlah handphone, penton-titot kan. Sekejap entah kenapa, aku pun tengok je lah Instagram, Facebook. Entah kenapa lift malam tu boleh lambat pula. Padahal daripada tingkat 4 je dia nak turun ke bawah tu. Sambil aku tunggu-tunggu, tiba-tiba aku terdengar suara orang menyanyi seperti berbisik dekat telinga aku. Cindailah mana tidak berhias. Suaranya macam sayup dan terdengar macam jauh je gitu. Dalam hati aku ni tak rasa apa-apa, sebab aku memang agak si Bibi yang nyanyi lagu tu. Sebab yelah, rumah dia kan kat bawah je, suara dia confirm boleh dengar kalau dia bercakap ataupun menyanyi. Mungkin dia menyanyi kuat sikit, aku pun kat atas ni boleh dengar. Tambahan pula waktu tu malam tu tengah sunyi, memang suara tu jelas kedengaran dekat telinga aku. Sampai lift pun sampai, aku masuk lift dan naik ke tingkat 7. Aku keluar lift dan sekali lagi aku terdengar sesuatu. Cuma kali ni versi ada yang humming lagu Cindai, cindailah mana tidak berhias. Dan itu juga bunyi dia sama juga, sayup-sayup bunyi dia. Aku dah start rasa pelik, sebab takkanlah suara Bibi yang dekat tingkat 3 tu boleh aku dengar ni sampai ke atas tingkat 7 ni. Memang tak logik kan ni. Aku terus cepat-cepat pergi ke rumah aku kan, masuk bagi salam dan kunci pintu. Kalau ikutkan terus nak masuk tidur, tapi aku teringat pesan Lala tadi, bersihkan apa yang patut, kata Lala tadi kan. Yelah, aku pun tengah kotor masa tu. Aku pun selesaikanlah apa yang patut, bersihkan tu, bersihkan ni kan, cuci kaki, cuci muka semuanya. Esok petangnya aku, Lala, Bibi dan beberapa orang roommate lain berjumpa untuk discussion for assignment agaknya kan. So tapi kali ni kita orang jumpa dekat Medan Selera food court. Kami pun discuss macam biasa, discuss tu, discuss ni kan. Sampailah diorang decide untuk break kejap for about 10 minutes. Bibi bisik dekat aku. Dia pun tanya, malam semalam kau ada kena benda pelik-pelik tak? Tanya dia. Aku pun jawab lah, tak ada pula. Kenapa? Awalnya aku tak nak bercerita sebab aku tak nak buat suasana jadi seram ataupun creepy. Sebab kira orang tengah buat discussion kan, so dah tak nak ubah suasana tu lah. Dan tiba-tiba Bibi buka cerita. Rupanya malam semalam masa kita orang terpisah, masa nak balik dari bilik Lala tu, lepas dia turun tangga, dia dengar aku panggil dia. Bi. Lepas tu dia menyahut panggilan tu. Dia pun jawab, apa? Lepas tu suara tu senyap sekejap. Dan lagi sekali dia dengar suara itu memanggil nama dia. Bibi. Dan kali ini dia naik balik ke atas sebab dia ingatkan yang panggil tu aku. Sebab aku kan dekat atas tadi. Alangkah terkejutnya dia bila dia naik, aku tak ada dekat situ dah. Yalah, sebab waktu tu aku dah masuk lift dah. Dan dia terdengar suara yang sama memanggil itu mengilai. Teruslah si Bibi pun
Naik ni balik ke bilik dia dalam keadaan hati yang duduk. Lala yang terdengar Bibi bercerita tu pun bukalah cerita versi dia pula. Dia kata masa dia tegur kita orang buat apa tu, sebenarnya dia dah nampak ada benda yang berupa seperti Cik Ponti yang berambut panjang, berbaju lusuh, warna putih kemerah-merahan sedang bertenggek dekat balkoni depan tingkap bilik kita orang yang kita orang lepak semalam, dan bilik dia lah. Sebab itulah Lala terus pergi tutup langsir dan tunduk sepanjang malam, tak berani angkat muka sebab dia kata bayangan benda tu ada dalam bilik dia. Dan sebab tu juga dia tak bagi kita orang balik bilik sebab dia risau kita orang akan kena ganggu. Tapi dia tak naklah beritahu kita orang masa tu sebab tak nak kita orang takut bila tahu yang benda tu memang ada dekat depan bilik tu. Betul lah depannya kan. Bila dia orang cerita part dia orang, aku pun share cerita apa yang aku alami semalam. Kau tahu tak? Orang kata kalau suara benda tu jauh, maksudnya dia dekat dengan kita. Meremang aku jadinya lepas Lala cakap macam tu. Mana taknya 2 kali aku dengar suara tu kot, dari tingkat bawah ke tingkat atas. Maksudnya benda tu ikut aku lah kan. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa yang teruk berlaku, dan kita orang tak adalah berani-berani nak test lagi kesihan cerita mistik kat tempat-tempat angka macam ni. So tak tahulah benda ni nak jadi secara kebetulan ataupun memang lagu Cindai tu mistik. Saya pun pernah dengar pasal benda tu. Tambahan lagi, ada ura-ura mengatakan tapak kolej kami ni tinggal sekarang ni dulu hutan sebelum dijadikan kolej. Dan tempat ni pernah dijadikan tempat ustaz atau pengamal-pengamal perubatan buang benda-benda gaib di sini. Aku dengar ustaz tu lepas 2 bas penuh benda tu dekat sini, dan sebab itulah tempat ni angker. Tapi cerita sebenar wallahualam, Allah saja yang maha mengetahui. Jadi kisah seram kali ini, ini cerita pasal kat kolej budak-budak perempuan ni. Harap korang enjoy dengan cerita ni. Kalau korang ada cerita tentang kolej-kolej korang, mungkin boleh share dengan saya kan. Okey, jadi sebarang komen dan like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk teruskan berkarya dan bercerita untuk anda semua. Bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.